Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Selamat datang ke demo masakan ya. Untuk hari ini demo masakan saya Nur Sabrina binti Zulkifli dan salam sejahtera. Saya Puan Ho Shufen, pegawai sains pemakanan dari Jabatan Kesihatan. Okey, bersama saya Sabrina, apa yang kita akan buat hari ini adalah makanan kepada kanak-kanak 4 hingga 6 tahun. betul. So untuk 4 hingga 6 tahun, makanan dia apa yang mereka makan adalah sama dengan makanan keluarga lah, sama dengan seperti yang 1 hingga 3 tahun. Okey, cuma pada masa sekarang ni kanak-kanak 4 hingga 6 tahun dah boleh berjalan, dah boleh berlari dan makin aktif lah. Jadi makanan yang diberikan pun kena lebih banyak lah, perlu bertambah. So sama juga kita perlu mengamalkan pemakanan yang seimbang dan makanan yang disediakan perlu mengikut piramid makanan Malaysia lah. Hari ni kita ada beberapa menu lah. Kita ada 3 menu Semuanya menu yang pertama ni kita akan buat shepherd pie. Shepherd pie. So shepherd pie ni adalah satu menu yang menarik lah. Maksudnya kita nampak tu dia bukan macam normal menu yang macam nasi dan lauk saja contohnya. Jadi dia lebih pendekatan yang lebih menarik, yang mana kita menggunakan teknik bakar lah. Kita akan bakar at the end kan. So kita boleh mula, kita tunjukkan bahan-bahan dahulu. Okey, bahan-bahan dahulu untuk shepherd pie ni ya. Bahan-bahan yang kita tunjuk ni sesuai dibuat untuk sehingga 7 orang makan. Kita 7 sajian lah. Okey. So kita ada ubi kentang. Itu dalam lebih kurang 5 biji ubi kentang yang kita dah rebus, kita dah buang kulit. Okey, susu sebanyak setengah cawan susu Okey, yang ni susu kita guna low fat milk lah. Jadi kalau nak guna full cream milk pun boleh juga, tak ada masalah. Kemudian kita ada cheese 120 gram cheese. Yang ni kita dah parut lah. Ini mozzarella cheese lah. Mozzarella cheese. Kita dah parut. Kemudian kita ada bawang besar, setengah biji bawang besar ya. Bawang besar ataupun bawang merah atau pulang boleh juga. Kemudian kita ada ayam Ini adalah bahagian dada kan tadi bahagian dada yang telah dicincang lah. Dah dibuang kulit lah. Buang kulit kita dah cuci dan kita cincang lebih kurang 300 gram ayam yang dicincang. Kemudian kita ada minyak ya, 1 sudu minyak ni untuk kita menggoreng nantilah. Kemudian kita ada tepung gandum dalam 2 sudu. Ni untuk kita pekatkan kuah nanti. Kita ada juga sayur-sayuran Kita ada cendawan dan juga carrot. Okey, yang mana ni untuk tambah kita punya vitamin dan juga keperluan lain yang ada yang boleh kita sekalikan dengan ayam tu lah. Okey. Kemudian yang ni lebih kepada kita punya perencah lah. Gunakan garam, sedikit garam ya, tak sampai 1 sudu pun. Serbuk daun thyme, okey, kicap, dikicap cair lah dalam 1 sudu kecil. Kemudian lada, serbuk lada dalam setengah sudu makan. Dan juga madu 1 sudu makan lah. Ini adalah bahan-bahan untuk kita apa namanya tu? Kita marinate ayam. Kita kena perak ayam. Jadi step yang pertama adalah kita akan marinate ayam ni terlebih dahulu. Okey, selama 2 jam lah. Pertama sekali kita ada ayam dan kita masukkan sahaja serbuk lada hitam. Lada hitam ataupun lada sula boleh, apa yang ada di rumah lah. Kemudian kita masukkan kicap. Okey, kicap. Okey. Kemudian kita masukkan sedikit garam lah. Garam So kalau dah bubur garam waktu ni, jadi dah tak perlu dah bubur garam masa kita memasak nantilah. Dan serbuk daun thyme. Okey. Kemudian 1 sudu madu. Jadi berapa lama kita perlu perak ayam ni? Kalau ikutkan kita perlu marinate dia selama 2 jam lah. Kenapa kita marinate dia ni? Supaya ada ayam tu ada dapat rasa lah. Bahan-bahan yang kita bubur ni dia tak ada rasa. Jadi sebenarnya ayam ni boleh juga tukar dengan daging lah kan? Boleh. Kalau tidak guna ayam lah. Jadi masakan shepherd pie ni sebenarnya dia banyak khasiat juga lah kan. Sebab macam ayam ni dia memberi kita anak-anak kita banyak protein kan. So membantu mereka membina, membesar lah kan. So kalau macam ubi kentang dia banyak karbohidrat lah. Dia boleh digantikan dengan sama juga dengan nasi lah. Lebih banyak tenaga lah. Cuma kali ni kita menggunakan ubi kentang lah sebagai sumber karbohidrat.
macam kita cakap tadi lah Puan, maksudnya kita nak minta ibu bapa semua tunjukkan kreativiti. Tak semestinya nasi dan lauk contohnya, ataupun bihun dengan isi ayam saja. Sebenarnya boleh juga berbentuk sebegini. Kadang-kadang kalau anak yang 4 hingga 6 tahun, so kita juga boleh minta anak sendiri untuk membantu. Betul. Kan, untuk bantu bersama-sama menyediakan makanan, masakan bersama-sama. So bila dia buat sekali, contohnya kita masukkan lobak ke ataupun makanan cheese ke, so dia akan menarik perhatian dia dan dia akan makan lah makanan tersebut lah. Kan kalau mereka yang tak makan sayur-sayuran lah kan, kalau mereka sediakan bersama, so mungkin dia akan rasa minat lah, nak cubalah makanan tersebut lah kan. Betul. Okay, sekarang kita dah selesai masukkan semua bahan tadi. So sekarang ni kita boleh marinade, kita simpan dulu dah, kita asingkan dulu dalam masa 2 jam. Jadi Mama tadi kita cakap sambil kita buat ni, menyediakan sini kita boleh bawa anak-anak sekali join kan, buat sama-sama. Cuma jadi kat situ kita boleh ajar anak kita juga sebelum sentuh barang-barang dapur ataupun bahan-bahan makanan yang ni, first kali kena cuci tangan lah. So kat situ je kita dah boleh ada education sekali lah, cuci tangan. Jadi dia pun akan rasa macam penting basuh tangan sebelum sentuh makanan. Macam tu. Menyediakan lagi satu menu lah, okay, untuk kanak-kanak lah. Okay, yang menu yang satu lagi adalah masakan tauge. Tauge bersama telur dengan tofu. Okay, so ini adalah selain daripada kita memberi sayuran hijau, kita pun boleh bertukar sayuran. Jadi contohnya macam tauge lah. Okay, so hari ini kita ada bahan-bahan yang digunakan lah untuk goreng tauge. Okay, 2 cawan tauge. Ni masukkan juga udang lah, udang dan isi udang yang kita sudah keluarkan dan bersihkan lah usus dia semua. Lepas tu kita potong kecil-kecil. Lepas tu ni ada lebih kurang 4 ekor lah. Okay. Lepas tu kita ada tofu. Okay. Tofu dia menambahkan protein lah, selain daripada protein daripada haiwan, ada juga protein daripada tumbuhan lah. Okay. Tofu lebih kurang satu ketul lah, satu ketul. Okay. Lepas tu yang ini suhun. Okey, suhun lebih kurang 10 gram yang sudah direndam. Lepas tu daun kucai 50 gram. Okey, yang telah dipotong 1 cm lah panjang dia dan dibersihkan lah. Lepas tu kita ada telur 2 biji. Okey, 2 biji. Okey, lepas tu kita ada bawang besar setengah biji. Okey, lepas tu dengan bawang putih lebih kurang 12. Dan semua dah dipotong lah. Okay. So untuk perisa kita akan gunakan kicap lah, lebih kurang setengah sudu teh kecil. Okay. Lepas tu kita akan letak juga sedikit garam dan sedikit lada sula. Okay. Dan 1 sudu makan minyak lah untuk digoreng lah. Okay. Kan goreng lah sayur tauge ni lah. Okay, so kita buka api ni. Buka api. Okay, dia sudah panas. Lepas tu kita masukkan minyak. Sebenarnya tak perlu banyak sangat lah minyak, sebab ni adalah kualiti tak melekat lah. Okay, sedikit sahaja. Kita bagi panas. Okay, lepas tu kita letakkan bawang putih. Okay, kita letak bawang besar lah. Okay. Bawang-bawang ni boleh potong sekecil-kecilnya lah. Sebab selalunya ada juga kita dengar yang kanak-kanak dia keluar kan bawang tu kan, bawang dia tak nak makan. Jadi dalam resipi ni memang kita potong halus-halus lah. Maksudnya macam chop-chop kecil-kecil kan. Yang kita punya bawang besar ni pun kita potong nipis-nipis. So kenapa kita bubur bawang dalam masakan sebenarnya adalah untuk increase antibody lah. So dia mampu meningkatkan antibody kita sendiri juga lah, orang besar, apalagi kanak-kanak. So kita bubur juga bawang dalam masakan kita lah. Kita gorengnya sampai wangi lah. Okay, baru kita letakkan bahan-bahan lain, contoh untuk udang lah. Kita letak udang. Okay. Sebenarnya selain daripada udang, kita boleh je isi protein yang lain juga kan? Boleh juga.
sama ada ayam ke daging ke semua. Macam saya rasa ayam ataupun ikan ni boleh jadi macam selalulah kita orang buat. Jadi udang ni selain daripada kita goreng saja ataupun buat butter ke contohnya, sebenarnya boleh juga dimasukkan dalam sayur-sayuran. Contohnya macam ni lah. So kita letak kucai. Tahu dulu lah. Sebenarnya udang dan tahu ni tak perlu masak lama kan? Sekejap je dia dah masak. Kita hanya gaul-gaulkan dia. Suun ni kita dah rendam tadi, jadi dia dah lembut lah. Lembut. Okey. Masuk tauge. Lepas tu kita boleh masukkan kucai. Kucai ada api ke ni? Ada. Okey. Api dia tak perlu kuat lah. Sederhana saja. Akan masuk sedikit kicap. Okay. Masukkan garam. Ada sudah lah. Okay. Kita just nak bagi dia ada rasa lah. Sebenarnya udang dah ada rasa wangi lah. So yang ini adalah untuk berapa orang makan ni? Kalau yang ini untuk 4 orang makan lah. Mungkin untuk keluarga lah. So, kalau untuk perempuan perasan, menu hari ni semua macam 7 orang, 4 orang. Maksudnya kita memang masak untuk satu family makan kan? Bukannya kita masak khas untuk kanak-kanak tersebut. Kita memang masak untuk satu family. Jadi bila ibu bapa makan, kanak-kanak pun makan sekali lah. Macam tu. Itu maksudnya kenapa kita buat dalam serving size yang besar lah. Sebab kadang-kadang tauge ni dia ada juga kanak-kanak yang dia tak berapa suka yang daun hijau. Sebenarnya kalau kita masak tauge, dia akan makan lah. Sebab dia lain lah, dia akan rasa crunchy ke macam tu lah. Dan dia pun tak ada rasa macam pakcik ke macam tu. Betul? Bila dia kunyah tu, dia rasa grup-grup tu dia suka. Betul. Yang telah dipecahkan lah. So telur juga merupakan sumber protein. Jadi kat dalam ni kita ada beberapa sumber protein ni. Kita ada udang, ada telur, ada tahu. Jadi maksudnya dia tu kira bagi macam apa, makanan yang dibebani lah, banyak. Tinggi dia punya sumber protein. Ini pelbagai. Jadi kalau tuan-tuan dan perempuan macam buntu asyik bagi ayam ikan ke contohnya, so ini salah satu cara lah macam mana kita nak pelbagaikan sumber protein. Dan masa yang sama dapat makan sayur. Tengoklah, kita tak tambah air, dia dah berair banyak air lah. Okay, kita punya sayur dah siap lah, dah masak lah. Okay. So kita boleh hidangkan lah, kita tutup api. Okay. So sebenarnya tak sampai berapa minit pun kan sebenarnya? Sekejap je sebenarnya. Tak perlu lama. Selesai. Itu saja. Jadi kita punya menu yang sayur tauge bersama tahu dan telur dah siap. So sekarang ni kita akan sambung balik kita punya menu pertama tadi, shepherd pie tadi. So ayam tadi kan kita dah perak dah. So tugas yang kedua adalah kita kena buat dia punya mashed potato dia lah. Okay. So senang saja. Masukkan potato dulu. Potato ni sudah direbus lah kan? Sudah direbus. Okay, kita potong-potong lah sikit supaya senang nak ni. Hancur-hancurkan dulu. Dia dah direbus, jadi sebenarnya dia dah lembut dah Tapi tak naklah dia lembek sangat. Dia just lembut lah. Lembut lah. Kita boleh guna garpu sajalah kan untuk menyekkan lah. Okay, jadi kita tuangkan susu susu ni dalam 120 ya. Ni kita panaskan sikit tadi susu ni. So kita nak bagi mudah untuk dilecek. Okey. Kita lecek dulu supaya mudahlah. Kita punya kentang ni nak bersama-sama dengan dia punya susu ni. Okey. Okey, dan kita boleh masukkan cheese Ni adalah cheese apa tadi? Mozzarella cheese. Ya. Dan kita dah parut ataupun potong-potong lah.
Kalau nak beli nasi parut pun boleh. Okey. Mungkin Puan Hu boleh demo yang kita akan goreng ayam dahulu. Okey. Sementara menunggu, ini dia lenyek. Okey. Okay, saya akan masak ayam lah, tan kuali. Lepas tu kita letakkan minyak lah. Okey, minyak. Okey, lepas tu kita masukkan bawang. Kita goreng lah sampai dia wangi. Okey. Kita masukkan ayam. Okey. Kita masukkan cendawan, lobak merah, tumis lah sampai dia lembut lah. Sementara kita tunggu Puan Hu goreng ayam tadi, dan kita punya mashed potato pun kita dah habis mashkan dia, dia dah lembut ataupun smooth lah, smooth. So yang kita ada tepung gandum dalam 2 sudu, kita tambahkan air untuk kita buat dia macam cair lah, buat dia macam cair, maksudnya cairkan dia. So kita nak tambah tepung nanti dalam kita punya ayam ni, sebab kita nak dia pekat lah, pekat tengkuk. Okey, lepas tu kita masukkan air 1 cawan setengah air, ataupun kalau boleh masukkan stok sayur pun boleh. So saya hanya masukkan air lah. Kita masukkan, lepas tu kita masak dia sampai lembut lah. Okey, kita ayam ni sudah masak sampai lembut. Lepas tu air pun sudah kurang lah. Okay, so kita sekarang ni nak pekatkan ayam ni lah. Okay, so kita menggunakan tepung gandum ni lah yang dah campur dengan air lah. So kita masukkan sedikit-sedikit lah. Tujuan dia untuk bagi nampak kuah dia pekat sikit kan, supaya dia lebih pekat lah dan melekat lah. Okay. Api okey tu? Api kita kurangkan sedikit lah okay. Gaus bati lah ayam ni. Kalau boleh nampak dekat kuali tu, dia dah mula macam bergumpal kan, melekat lah. Dia akan lekat gaus sampai sebati lah ayam ni dah siap lah. Okay, kita masukkan ke dalam tray lah. Okay. Tray untuk dibakar. Ini kita masukkan dalam tray, lepas tu kita ratakan lah dalam tray ni lah. Okay. Macam pepai kita ni ada warna oranye, warna putih, warna hitam-hitam sikit cendawan so, kalau kita guna daging, mungkin warna dia lain sikit lah kan, dia gelap sikit lah. Okay. Kemudian kita masukkan ni mashed potato tadi. So kita akan bubuh satu lapisan di atas dia lah. Bubuh sikit-sikit dulu. Macam tu ke? Potato ni sendiri ada macam ketul sikit lah atas dia. Kita sebab yang makan tu bukan dah kecil, so lah. Kecil. Boleh. Okay, jadi kita dah lapiskan ayam tadi, kemudian kita lapiskan mashed potato kat atas dia. Okay, buatlah macam mana pun asalkan berbentuk lapisan lah. So sekarang ni kita ambil garfu dan kita buat cucuk-cucuk macam ni, supaya ada udara masuk lah. Ya. Sudah. Dah kan? So, selepas dah kita dah ratakan tadi, dah masukkan, sekarang kita boleh bakar. Okey. Masuk dalam oven ni. Bismillahirrahmanirrahim. Okey.
Kita setkan suhu dia 180 degree selama 25 minit ataupun sehingga ubi kentang tu keperang-perangan lah. So dia dah masak dah sebenarnya. Kita just nak dapatkan efek bakar ke atas kita punya ubi kentang tu. Okay. Sementara kita tunggu kita punya shepherd pie kita bakar. So kita ada satu lagi resepi kan Puan Bu. Resepinya adalah resepi yang ketiga ni adalah yogurt ice cream. So bahan-bahan dia bahan-bahan dia bahan-bahan dia adalah kita menggunakan buah-buahan kita ada buah oren, buah dragon fruit. Buah oren ni 2 biji oren 2 biji oren dan 1 biji buah naga yang color merah. Kemudian kita ada kurma juga kurma ni dalam 4 ke 5 biji kurma yang kita dah buang biji kita potonglah halus-halus. Kemudian kita ada madu juga kat bawah ni Madu ni ada 2 bekas satu ni 4 tablespoon 4 sudu makan. Maksudnya asing-asing lah resepi dia tu. Dan juga yogurt. Yogurt ni 150 ml satu cawan lah. Yang ni pun 150 ml. Cara-cara buat dia. Sebelum ni kita potong dulu buah naga dengan oren lah. Kita potong kecil-kecil. Lepas tu kita masukkan freezer lah. Kita freezer jadi dia keras dulu. Lepas tu kita baru blend lah. Kita menggunakan blender lah. So senang je lah kita bahan-bahan ni semua memang berhasiat lah. So tak ada tambahan banyak gula lah. Semua natural. So banyak fiber lah, serat dan vitamin kanak-kanak diperlukan lah. Dan yogurt ni pun bagus lah untuk kanak-kanak. Sumber protein dan ada probiotik juga dan bagus untuk pencernaan dan juga penghadaman kanak-kanak lah. So kita buat satu perisa dulu, iaitu orange lah. Orange. Kita masukkan orange, lepas tu kurma, lepas tu ada yogurt lah. Yogurt. Sebelum tu lupa pula kita ada mold macam ni lah ice cream mold. Sebenarnya tak terpulang macam bekas macam mana pun boleh kan. Cuma ni kebetulan kita ada lah. So cara dia kita buka blender dulu. Kita masukkan yogurt. Kadang-kadang ada anak-anak yang berusia 3 hingga 6 tahun ni mungkin sebenarnya dia dah tak berapa nak minum susu kan Puan Bu. Jadi bila kita buat ais krim yogurt ni salah satu cara untuk dia dapat sumber protein daripada susu juga. Dan sumber kalsium lah. Betul. So kita masukkan madu. Sebab yogurt ni dia sebenarnya masam lah. So kita masukkan sedikit madu lah. 4 sudu makan. Lagi satu bila kita tambah madu ni sebenarnya untuk bagi tekstur ais krim tu lebih lembut kan. Supaya dia tak keras sangat lah. Keras. Lepas tu kita masukkan kurma. Kurma ni pun kita sejukkan juga tadi kan. Jadi ada efek ais sikit lah. Sejuk dengan ais. Kita masukkan buah-buahan orange lah. Kalau boleh bau ni sebenarnya kita dah bau. Bau buah oren dengan madu tu lah bau dia kuat. Dia sedikit keras sebab tadi kita masukkan dia ais. Masuk tempat sejuk jadi dia berais sikit, tak masalah. Jadi maksudnya kita tak perlulah tambah ais lagi kan. Sebab dia dah kita guna buah-buahan sebenar lah dan dia blend bersama dengan serat dia, makan bersama lah. Sebab kadang-kadang kanak-kanak ni dia tak akan makan, dia hanya minum jus jus orange, digigit makan dengan jus orange tu saja, tapi dia punya serat dia tak makan. Betul. So dengan cara ni kita boleh bagi kanak-kanak tu makan sekali dengan dia punya serat lah. Kita blendkan lah. Tekstur macam ni. Ada rasa yogurt lah kan dengan madu. So kita masukkan ke dalam acuan lah kan. Tak perlu penuh sangat. Tutup nanti. Boleh. Teruskan dulu.
So sekiranya tuan-tuan dan puan-puan kat rumah mungkin tak ada bekas macam ni, sebenarnya kita boleh pakai bekas makanan yang kecil-kecil tu pun boleh kan Puan Hu? Boleh. Dia tak kisah terpulang. Dalam bentuk cup ke. Okey. Ini boleh tutup dah kan? Boleh. Okey, tutupkan dia. Dan selepas tu kita boleh masukkan dalam peti sejuk beku lah. Kan? Siap satu. Okey, jadi kita buat lagi satu perisa lah. Okey, buah naga. Dekat buah naga. Okey, so kita masukkan yogurt dulu lah. Kenapa? Sebab dia senang lah bila dia nak blend lah. Kita tak masukkan yang buah dulu, kita masuk yogurt dulu. Okey, tuangkan ke dalam blender. Okey. Macam sudah okey. Yogurt. Okey, kenapa kita pilih kita guna plain yogurt ni Puan-Pu? Sebab kita memang nak guna yang plain supaya tak perlu ada perasa-perasa tambahan lain lah, maksudnya buah-buahan lain ke. So kita memang nak guna buah-buahan. Lagi satu kita guna plain sebab kita akan tambah madu juga untuk bagi rasa pada yogurt kita tu. Okey, so mungkin ada juga yang mada ataupun bapa yang tanya boleh ke kalau kita tak guna madu? Boleh juga kan Puan-Pu, tak ada masalah pun. So sebab dia ada gula sudah daripada buah-buahan dan manis sudah. Boleh kalau tak nak guna madu pun boleh. Macam tadi tu yang bahan sebelum ni kita guna kurma kan pun dah manis juga sebenarnya. Boleh juga kalau tak guna madu. Kalau tak guna madu, dia punya tekstur ada lain sikit lah. Dia akan jadi lebih keras lah. sikit. Tapi kita boleh tengoklah rasa. Kalau rasa tak nak yang manis sangat, kita boleh kurangkan madu lah. Okey. Kemudian boleh masukkan buah masukkan buah. Keras. Okey. So buah ni tadi pun sama juga daripada peti beku Bismillahirrahmanirrahim. Okey. So kalau kita tengok sini warna dia tu menarik lah kan. Pahu ada warna purple. Jadi dia dah menarik lah. Kalau tanya kata tak jumpa lah buah naga colour purple, then it's okay. Warna putih pun boleh juga. Tak ada masalah. Kalau kata nak buat aiskrim perisa lain pun boleh. Boleh tukar dengan mango, mangga ke, nenas ke, pun boleh juga. Okey. Dan kita blend lah. Okay, lepas kita dah tuang dalam mold ni, so kita just tutupkan je macam tadi juga. Sama je. Macam ni. Kalau bentuk-bentuk menarik macam ni, jadi mungkin anak-anak kita sukalah nak makan, excited. Sebenarnya dia tak kisah pun pakai cawan pun boleh kan Puan Hu? Boleh. Cawan pun boleh, cawan kecil-kecil. Tutupkan saja. So nanti mudahlah diorang nak makan lah. Bila pemegang dah ada, terus pegang macam makan aiskrim lah. Okay, last one. Okay, dah siap. Boleh masuk dalam peti sejuk. Okay, jadi ini adalah hasil demo kita pada hari ini kan Puan Hu? So menu-menu dia adalah yang pertama sayur tauge bersama dengan udang dan tofu dan telur lah. Okey, lepas tu yang menu kedua adalah shepherd pie. Okey, so menu ketiga adalah yogurt ice cream. Jadi kesimpulan dia Puan Hu? Okey, kita boleh cubalah di rumah. Okey, masakan ni, sayur tauge dengan shepherd pie ni lah. Okey. So jangan lupalah kita boleh juga ajak anak kita untuk masak bersama-sama, tapi kalau yang potong sayur semua tu perlu disediakan dengan oleh orang dewasa lah kan. Hati-hati lah kita guna pisau kan. So kita cuci tangan dulu sebelum masak lah, atau buat penyediaan lah. Saya rasa selain daripada itu boleh juga sediakan contohnya kita hidangkan menu yang lebih cantik ke untuk menarik lah kepada kanak-kanak lah, supaya dia tarik minat kepada untuk mereka makan lah. Jadi kalau ada apa-apa persoalan ke sebarang pertanyaan tentang menu ke ataupun lain-lain makanan anak yang picky eater ke, yang tak berapa makan ke, ataupun dia lebih berat badan, kurang berat badan, bolehlah datang ke pusat maklumat makanan
klinik kesihatan lah untuk tanya dengan nutritionist. Selain daripada itu, boleh juga layari Facebook kami di Pusat Maklumat Pemakanan wilayah WP Labuan ataupun PMP Labuan. Dia cari ya. Itu pun kita boleh tanya soalan juga. So itu sahaja. Selamat mencuba. Selamat mencuba. Bye.